Soalan SPM tahun 2016. Soalannya yang pertama, cari nilai M dan C. Soalan yang kedua, hitung luas kawasan berlorek. Yang cikgu bagi tadi simple-simple aja kan kawasan berlorek dia. Tiba-tiba kita tengok macam ni kawasan berlorek dia. Okey. Jadi yang pertamanya, bila jumpa macam ni jangan panik. Jadi bila dia kata, cari nilai M dan C, kecerunan adalah sama dengan dy dx. Ini y-nya. Okey, ini saya buat macam ni dulu. Naikkan ke atas jadi kuasa negatif 4x kuasa negatif 2. Pembezaan, ingat lagi tak pembezaan macam mana? Negatif 2 ini bawa ke hadapan. Takut dah keliru dah kan dengan pengameran. Negatif 2 ni bawa ke hadapan darab dengan 4. Kita dapat negatif 8x. Kalau pembezaan kuasa dia berkurang 1. Kalau pengameran kuasanya bertambah 1. Dia songsang. Jadi dekat sini, negatif 8x, kuasa dia ni dah bawa ke depan tadi, dah darab dengan 4, dapat negatif 8x. Kuasanya berkurang 1. Dari negatif 2, jadi negatif 3. Jadi dapat dekat sini, negatif 8 per dengan x kuasa 3. Okey. Pada masa yang sama, dia lalu koordinat 2, 1 ni. Jadi sebab kita nak cari dia punya nilai M ni, jadi kita kena tahu X-nya. Jadi X-nya sebab dia lalu koordinat 2, 1, bermaksud X-nya 2, Y-nya 1. Jadi kita gantilah dekat sini. Negatif 8 per dengan X-nya 2. 2 kuasa 3. Negatif 8 per dengan 2 kuasa 3 pun 8. Jadi negatif 8 bahagi dengan 8 dapat negatif 1. Jadi kecerunannya, ini M ni apa? Bila setiap kali kita cari M, kita buat dy dx ni, M yang kita dapat itu ialah, kalau ingat lagi, M itu ialah kecerunan tangent. Bila setiap kali kita buat dy dx, kecerunan yang kita dapat itu ialah kecerunan tangent. Dan kecerunan tangent kita dah kira dapat negatif 1. Dan ini pula adalah merupakan garis tangent. Bukan garis normal, garis tangent. Jadi kecerunannya negatif 1, maka Y sama dengan M-nya dah tahu, negatif 1. Masukkan negatif 1x tambah C. Jadi untuk cari C dia apa? Masukkanlah koordinat ini balik semula. Koordinat ini masukkan dalam persamaan ini. Itu kita dapat X-nya 2, Y-nya 1. Jadi 1 sama dengan negatif 1 darab X ialah negatif X. Negatif X-nya ialah 2. Tambah C. Jadi maka C-nya adalah sama dengan 1 tambah dengan, ni tolak 2, pindah sini tambah 2. Jadi C-nya ialah 3. Jadi soalan dia, hitung nilai M dan C, maka M-nya ialah negatif 1 dan C-nya ialah 3. Okey, ini selalunya dalam soalan SPM, dia gabung. Ada soalan pembezaan dalam soalan pengameran. Mula-mula tu dia ada kena-mengena, dia suruh selesaikan pengameran, pembezaan dahulu. Penggunaan pembezaan, iaitu kecerunan. Kecerunan sama dengan dy dx. Dan kecerunan yang kita dapat tu adalah kecerunan tangent. Jadi ini pembezaan. Soalan yang kedua ini barulah pengameran. Dia memang akan gabungkan dua ini macam ni. Okey, hitung luas kawasan berlorek. Luas ni macam ni sampai sini. Macam mana kita nak kira luas? Selalunya kita kira luas ialah macam ni tadi, mana dia? Ni. Saya tunjuk balik semula soalan tadi yang kita dah kira. Kan? Iaitu luas itu dia mesti sampai pada paksi X macam ni. Luas lengkungan ke bawah, ke paksi X. Okey. Jadi dekat sini, yang ini luasnya, kau tengok, ada pula tergantung kat sini. Jadi saya buat macam ni. Saya turunkan dia ke bawah macam ni. Okey, ini X-nya 2, Y-nya 1. Jadi X-nya 2, jadi sini 2. Jadi bila sini diberi X garis ini ialah X sama dengan 4. Garis ini bermaksud poin dekat sini ialah 4. X-nya 4. Kemudian yang ini kita tengok dekat sini. Cara nak mencari luas kawasan berlorek dalam soalan yang kita belajar tadi ialah kalau diberi lengkungan, kalau ini saya buat macam ni. Nak cari luas. Okey.
Kalau saya buat kamirkan dari 2 ke 4, kamirkan dari 2 ke 4, lengkungan, sebab ni lengkungan, lengkungan itu ialah ini. Okey, jadi saya letak, sebab dia terhadap paksi X, jadi sini mesti dalam sebutan X. 4X kuasa negatif 2. Saya ambil yang dah bawa naik ke atas ya. Terhadap paksi X, belakang dia mesti DX. Yang ini sebutan dalam pun mesti X. Sebab dia terhadap paksi X. Bila saya buat, kamirkan dari 2 ke 4, 4X kuasa negatif 2 DX. Yang ini ialah lengkungan. Kamirkan daripada 2 ke 4. Luas mana yang akan kita dapat? Pertanyaan dia. Kita akan dapat luas semua sekali. Dari lengkungan ini ke paksi X. Macam ni lah saya lukis kat tempat ni, sepit-sepit ni. Sebab macam ni. Okey, ini lengkungan dia. Nampak ke tu? Ni lengkungan dia. Lepas tu sini 2. Sini 4. Bila saya kamirkan daripada 2 ke 4, 4X kuasa negatif 2 di sini lengkungan ni dia. Okey, bila kamirkan lengkungan dari 2 ke 4, saya akan dapat luas dari lengkungan ke paksi X. Luasnya tu saya akan dapat yang ini. Luas semua ni, luas semua kawasan ini. Okey. Jadi sekarang dia nak kawasan melorek tu yang ini saja. Apa nak buat? Siapa ada idea? Tadi saya kamirkan 2 ke 4 ini, saya dapat seluruh, semua sekali. Tapi dalam soalan dia tak nak semua sekali, dia nak kawasan kecil saja. Apa nak buat? Luas yang ini, iaitu yang keseluruhan tadi, tolak dengan luas segitiga. Tolak luas segitiga. Luas segitiga itu ialah setengah pengiraan luas segitiga biasa. Awak nak guna kamera pun boleh, tapi takut silap. So guna yang biasa. Setengah darab tapak dia yang tak tahu ni, darab tinggi dia tahu. Tinggi dia kat sini ialah Y dia. 1. Tinggi tahu. Satu lagi yang sini tak tahu. Jadi kita kena cari ni koordinat sini. Macam mana pula cara nak cari koordinat ni? Okey. Ini garis lurus. Garis lurus ini persamaan dia ialah Y sama dengan negatif X tambah C. C dia 3. Ini dia persamaan dia. Okey. Ini persamaan dia garis lurus ni. Pintasan Y-nya tahu 3. Sini tahu 3. Tapi kita tak nak yang ni. Kita nak kat sini. Ini adalah merupakan pintasan apa? Pintasan X. Untuk cari pintasan X, apa yang kita nak gantikan? Apa yang kosong? Ini ialah pintasan X. Semasa dia pintasan X ini, apa yang kosong? Nilai apa? Nilai Y. Okey, jadi semasa nak cari pintasan X, Y dia kosong. Jadi kita ganti Y dia kosong sini. Kosong sama dengan negatif X tambah 3. Negatif X ni bawa sini jadi X sama dengan 3. Jadi kita dapat kat sini 3. Jadi berapa jarak dari sini ke sini? Nak kira luas segitiga tadi. Setengah darab tapak, darab tinggi. Tingginya 1. Tapak dia pun 2 ke 3 pun 1 juga nilai dia. Jadi sini pun 1. Okey. Jadi dekat sini maka kita dapat yang sebelah sini kita selesaikan. Macam biasa. 4X kuasa negatif 2 kita kamirkan. Dapat 4X kuasanya bertambah 1. Tolak 2 tambah 1 ialah negatif 1 per negatif 1. Jangan lupa kamiran. Kemudian kita buat tanda kurungan macam ni. Masukkan 2, 4. Tolak. Ini setengah darab 1 setengah. Luas segitiga ni ialah setengah. Okey. Maka dekat sini turunkan dia ke bawah. Buat ujung ni lah. Jadi ini 4 dengan negatif 1 dapat negatif 4. Negatif 4. X kuasa negatif 1 turunkan ke bawah jadi per X. Okey, ini 4, 2. Tolak setengah. Okey, sekarang gantikan 4 kat X ni. Negatif 4 bahagi 4. Tolak. Masukkan 2 pula. Negatif ini. Tolak. Masukkan 2 dekat sini. Negatif 4 bahagi 2. Ujung ini tetap ada tolak setengah yang segitiga tadi tu.
Okey, maka kita dapat dekat sini. Negatif 4 bagi 4 ialah negatif 1. Tolak-tolak jadi tambah. 4 bagi 2 ialah 2. Tolak setengah. 2 tambah 2 tolak dengan 1 ialah 1. 1 tolak dengan setengah ialah jawapan akhirnya ialah setengah. Itulah dia luas kawasan ini. Soalan SPM tahun 2013. Soalannya, diberi satu garis lurus yang persamaannya Y sama dengan 4 tolak X. Kemudian diberi suatu lengkungan iaitu X sama dengan Y kuasa 2 tambah 2. Soalan dia, cari koordinat B. Dia biasa, soalan pertama ni adalah benda yang dia suruh buat dulu. Macam ini dia suruh cari koordinat B. Jadi untuk cari koordinat B, koordinat B ini dilalui oleh lengkungan. Jadi dia tak terlibat dengan garis lurus punya persamaan. Yang dia terlibat yang ini. Jadi untuk mencari koordinat B ialah kita tengok pada lengkungan punya persamaan yang ini. Pada ketika B dekat sini yang kosong, ini ialah pintasan X macam tadi. Pintasan X, Y-nya kosong. Pintasan Y, X-nya kosong. Dia terbalik. Jadi di sini ialah koordinat B ini adalah merupakan pintasan X. Jadi kalau pintasan X, Y dia yang kosong. Jadi saya gantikan dekat sini, Y dia kosong. X sama dengan kosong kuasa 2 tambah 2. Jadi dapat X sama dengan kosong kuasa 2 ialah kosong, kosong tambah 2 ialah 2. Jadi saya dapat pintasan X-nya 2. Maka dia tanya dekat sini koordinat B. Bila koordinat, maka kita kena beri jawapan dalam bentuk koordinat. X-nya ialah 2 dan Y-nya pada ketika dia meminta sini, Y dia ialah kosong. Jadi koordinat B ialah 2, kosong. Soalan yang D. Hitung luas kawasan berlorek. Lagi sekali. Sebelum tu, kalau misalnya soalan, dia suruh hitung koordinat A dengan koordinat B. Kalau misalnya koordinat A ni tidak diberi. Koordinat A jika tidak diberi, bermakna, awak nampak tadi A ini ialah persilangan di antara lengkungan dengan garis lurus. Kalau nak cari titik persilangannya, kena selesaikan persamaan serentak. Ini dan yang ini. Itu dia dah masuk sistem persamaan, tajuk sistem persamaan. Selesaikan persamaan serentak ini, dapatkan X-nya apa, Y-nya apa, itulah dia koordinat titik persilangan. Sebab ada kalanya koordinat titik persilangan ini tidak diberi, disuruh awak cari sendiri. Jadi selesaikan persamaan serentak. Dapatkan. Okey, sekarang bila kita dah yang dalam soalan ini, persilangan ni dah tahu dah. Dan kita tengok garis kawasan berlorek ini, titik persilangan ini kita boleh buat dia macam mana cara nak cari terhadap paksi X ke, terhadap paksi Y ke. Yang paling senangnya kita tengok dekat sini. Persamaan ini dia dah jadikan tajuk dia X sama dengan. Kalau yang ini dia jadikan Y sama dengan. Kat sini dia dah jadikan tajuk dia X sama dengan. Jadi kita buat dia dalam sebutan Y bermaksud terhadap paksi Y. Jadi ini titik persilangan ini kita unjurkan ke paksi Y, buat garis putus-putus macam tu. Dia akan membahagi kawasan ini berlorek ini kepada dua bahagian. Satu kat atas ni, satu yang kat bawah sini. Dua-duanya terhadap paksi Y. Paksi Y. Okey, saya tuliskan ini persamaan ni dulu. Y sama dengan negatif X tambah 4. Biasanya kita kan jumpa persamaan Y sama dengan MX tambah C kan. Okey, jadi dekat sini ada, bila saya dah tukar tadi, kita nampak bahawa negatif X tambah 4. 4 dekat hujung sini adalah merupakan pintasan Y, dia punya C. Pintasan Y dekat sini, garis lurus ni, iaitu 4. Jadi sini ialah 4. Ini A ini, bila saya bawa lurus ke sana, ini ialah koordinat Y dia. Bagi A, koordinat Y-nya ialah 3, 1, Y-nya ialah 1. Maka 1 dekat sini. Yang bawah ini ialah kosong. Jadi, untuk mencari kawasannya yang mana satu, maka kita kira secara berasingan. Kawasan yang di atas ini bentuk dia macam ni tadi. Kebetulan bentuknya seperti bentuk segitiga. Jadi kita boleh sahaja guna luas segitiga. Maka nak kira luas ialah sama dengan yang ini
Ini unjulkan ke bawah, ini ialah 3. Okey, jadi luas segitiga yang bahagian 1. Luas, sebentar. Luas ini ialah luas 1. Luas 1 iaitu setengah darab dengan tapaknya panjang ini ialah dari sini ke sini 3. Tinggi dia dari sini ke sini pun bukan 4 sebab dia kira dari sini ke sini, segitiga tu. Jadi 4 tolak 1, dia 3. Jadi darab 3 juga. Okey, ini luas segitiga dapat 9/2. Okey, itu luas yang di atas. Okey, seterusnya kita kira luas 2. Luas 2. Nak kira asing-asing boleh, nak kira terus pun boleh cantumkan sekali. Tapi nanti kan panjang sangat, dia makan ruang. Dia makan ruang. Jadi dekat sini luas yang kedua ini ialah daripada lengkungan ini membawa ke paksi Y. Dia berada di sebelah kanan jadi luasnya positif. Kalau paksi Y tadi kan, kalau di kiri baru negatif kan. Ni semuanya di sebelah kanan jadi positif. Jadi sini kamirkannya daripada 0 ke 1. 0 ke 1. Ini luas yang sebelah sini ke paksi Y ini ialah lengkungan. Lengkungan ke sini. Yang ini tadi garis lurus. Ini lengkungan ke sini. Iaitu kameran daripada 0 ke 1. Lengkungan dia ialah kerana dia terhadap paksi Y, belakang dia mesti DY. Sebutan dia pun mesti jadikan dia X sama dengan X sebagai tajuk. Jadi dalamnya Y kuasa 2 tambah 2. Okey. Jadi kita kamirlah macam biasa. Kamirkan Y kuasa 2 dapatlah Y kuasa 3/3. Kamirkan 2 dapat 2Y. Okey, lepas tu 0, 1. Seterusnya masukkan 1 kat dalam. Okey, jadi dapatlah 1 kuasa 3/3 tambah 2 darab 1. Okey, lepas tu tolak. Gantikan 0. 0 kuasa 3/3 0. Tambah 2 darab 0, 0. Kosong semua. Jadi tolak 0 terus. Dia dapat dekat sini 1/3. Okey. Tambah dengan 2. Dapat berapa ni? 2 1/3. Okey, jadi 7/3 lah. Ataupun 2 1/3 pun boleh. Okey, ini ialah luas 2. Maka luas keseluruhan kawasan Belorek ialah luas 1 tambah dengan luas 2. Jadi luas adalah sama dengan luas 1-nya ialah 9/2. Luas 2-nya ialah 7/3. Jadi kita tambahkan. Okey, 9 bahagi dengan 2 tambah dengan 7 bahagi 3. Okey, dapat 41/6. Okey, ataupun 6.8333. 41/6. Alright, jadi awak boleh saja beri jawapan dalam bentuk pecahan macam ni, tak ada masalah. Kalau perpuluhan tu nanti, macam okey tadi kan, 41/6 ni, bila tukar jadi bentuk perpuluhan, nanti dia dapat 6.83. Kita tak tulis semua sekali. 6.833. 4 angka bererti. Tapi sebaiknya biarlah dia lebih tepat kepada 41/6 bentuk pecahan.